A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syekh Badrul Syarif Ismail daripada Al-Khalaq Enterprise, iaitu salah sebuah agensi yang menjalankan aktiviti latihan dan juga pembangunan untuk pengurusan pemasaran dan juga perniagaan. Setelah lebih daripada 20 tahun bertugas sebagai pengurus di dalam beberapa bahagian dan juga jabatan di dalam beberapa syarikat SME, maka pada hari ini saya ingin bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang tajuk inovasi. Kerana apa? Kerana tajuk ini adalah salah satu tajuk yang amat penting dalam perniagaan, iaitu yang dapat menentukan sama ada perniagaan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini akan berjaya ataupun tidak akan berjaya pada masa hadapan. Kepentingan terhadap inovasi ini sebenarnya sudah pun diketahui lama dulu, tetapi pada masa ini cuma manusia itu dia lebih tersusun dan juga lebih memahami bagaimana caranya untuk menguruskan inovasi ke arah kejayaan perniagaan. Kenapa kita perlu kepada inovasi? Yang pertamanya ialah kerana persaingan perniagaan yang semakin sengit. Kita dapat melihat berpuluh-puluh produk, malah beratus-ratus produk yang mempunyai kegunaan dan juga ciri-ciri yang hampir serupa. Jadi, bagaimanakah syarikat-syarikat bersaing untuk merebut pasaran daripada produk-produk ini? Keperluan yang kedua terhadap inovasi ialah jangka hayat produk yang semakin pendek. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan berjaya melancarkan produk inovasi tuan-tuan dan puan-puan state of the art, one of a kind pada hari ini. Tetapi dalam masa yang tidak sampai setahun ataupun 2 tahun, paling lama 2 tahun, maka produk tuan-tuan dan puan-puan akan diciplak ataupun ditiru oleh pesaing-pesaing tuan-tuan dan puan-puan. Malahan lagi teruk jikalau sekiranya produk tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-tuan dan puan-puan lancarkan hari ini diperbaiki dan juga diimprove oleh pesaing-pesaing tuan-tuan dan puan-puan dan meninggalkan produk tuan-tuan dan puan-puan ketinggalan daripada segi teknologi, kualiti dan juga kegunaan. Faktor yang ketiga, kenapakah perlu tuan-tuan dan puan-puan berinovasi? Ialah kerana senario global yang semakin berubah. Kita dapat melihat bahawa produk-produk yang ada pada masa dulu sekarang semakin banyak, terutamanya produk-produk teknologi tinggi, semakin banyak yang semakin kefokusan dan tidak ada lagi di dalam pasaran kerana kurangnya inovasi daripada syarikat-syarikat pembuatan yang tertentu. Jadi ini merupakan satu perkara yang amat menyedihkan kerana kemungkinan produk-produk tersebut masih boleh digunakan, kualiti mereka masih tinggi dan juga kegunaan mereka masih banyak. Tetapi kerana perubahan teknologi dan juga perubahan masa, perubahan pasaran, maka produk-produk tersebut ketinggalan di dalam persaingan perniagaan. Perkara yang keempat yang memerlukan kepada tuan-tuan dan puan-puan harus berinovasi ialah kerana ekonomi pemanduan pelanggan. Pada masa dahulu, semasa peringkat awal revolusi industri, produk-produk
berlaku kemajuan teknologi, pemisinan dan juga produk-produk dikeluarkan dengan banyaknya, di mana produk-produk ini hanya dipikirkan oleh syarikat sahaja tentang bagaimana ingin menjayakan produk tersebut di pasaran. Dan produk-produk ini dilambakkan ke pasaran. Apa saja produk yang dilambakkan ke pasaran, kemudian yang diterima oleh pasaran, dibeli oleh pelanggan dengan banyaknya, tanpa merujuk kepada sama ada produk-produk tersebut sebenar-benarnya berguna kepada mereka ataupun tidak. Tetapi pada hari ini senario berubah, di mana pelanggan memilih produk-produk yang hanya berkualiti, mempunyai kegunaan yang tinggi, dan juga produk-produk yang berharga murah di pasaran. Jadi bagaimanakah kita selaku ahli-ahli perniagaan memikirkan untuk menjana inovasi di dalam syarikat kita? Perkara pertama yang harus kita pikirkan ialah kita harus memikirkan pendekatan baru dalam memacu perniagaan kita. Pendekatan baru ini mempunyai berbagai-bagai aspek baru, seperti sama ada dalam bentuk model, dalam bentuk model perniagaan, dalam bentuk produk, dalam bentuk model keuntungan, dalam bentuk strategi, segmen dan juga lain-lain cara. Pada masa di awal revolusi industri, ahli-ahli perniagaan dan juga daripada bahagian pemasaran mereka tidak bertanya kepada pelanggan sama ada produk-produk tersebut sebenar-benarnya diperlukan di pasaran, apakah ciri-ciri produk yang diperlukan, bagaimana dengan reka bentuk, kualiti dan sebagainya berkenaan dengan produk tersebut. Tetapi pada hari ini, apabila pelanggan semakin ramai, maka berbagai-bagai pilihan telah dibuat oleh pelanggan, yang mana pilihan ini dirasakan susah kepada ahli-ahli perniagaan untuk mengikutinya disebabkan berbagai-bagai kerana yang terdapat di dalam pasaran. Oleh itu, bagi ahli perniagaan, mereka harus mempertimbangkan bagaimanakah pendekatan baru untuk mereka mengeluarkan produk yang lebih baik dan juga memberikan servis yang lebih baik kepada pelanggan. Perkara yang kedua yang perlu dibuat oleh ahli perniagaan adalah meninjau dan melaksana idea-idea yang lebih baik. Idea-idea yang lebih baik ini kadang-kadangnya idea-idea yang berbeza daripada pasaran yang sedia ada, idea yang berlainan daripada pelanggan-pelanggan yang berlainan, ataupun idea yang berlawanan dengan pasaran yang sedia ada. Pada zaman dahulu, semasa komputer mula-mula dikeluarkan, ia adalah komputer berbentuk mainframe. Jadi, mainframe ini sesuatu jenis komputer yang besar, boleh jadi sama dengan ruangan di mana yang saya bercakap ini, mungkin juga lebih besar, di mana hanya institusi-institusi besar sahaja yang mampu memilikinya, kerana ianya adalah amat mahal pada masa itu. Tetapi apabila zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju, komputer-komputer sekarang ini berada di dalam tapak tangan anda.
Bayangkan dalam masa beberapa puluh tahun ini, komputer dapat diperkecilkan dan juga diperkukuhkan daripada segi kualiti, daripada segi pencapaian, daripada segi storing untuk anda menikmati kemajuan teknologi ini. Jadi, jikalau sekiranya komputer daripada mainframe kepada handheld dapat diperkenalkan, bagaimanakah agaknya teknologi masa depan yang akan dapat ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan kita. Keperluan yang ketiga terhadap syarikat-syarikat ialah mengetahui apakah masalah pelanggan yang boleh diselesaikan oleh syarikat. Syarikat-syarikat yang kerap kalinya melakukan penyelidikan pasaran akan mendapati bahawa terdapat banyak loophole di pasaran yang boleh mereka penuhi untuk dijadikannya sebagai sumber keuntungan bagi syarikat. Contohnya, jikalau sekiranya anda lalu di hadapan sebuah restoran dan anda mendapati bahawa orang ramai beratur untuk membeli makanan, maka anda dapati bahawa ini adalah salah satu peluang untuk anda menjana pendapatan dengan mencipta sebuah syarikat yang mana syarikat tersebut dapat menghantar makanan kepada mereka, dan juga ini akan dapat menjimatkan masa kepada pelanggan untuk mendapat makanan. Ini adalah satu contoh yang mudah. Kalau sekiranya pada masa lalu anda pergi ke sebuah gerai yang menjual goreng pisang, anda hanya akan mendapat goreng pisang, dan kemungkinan anda juga akan mendapat ubi keledek yang digoreng untuk anda. Tetapi pada hari ini anda mendapati bahawa jikalau sekiranya anda pergi kepada setengah-setengah penjual goreng pisang, mereka juga menawarkan karipap, cucuk badak, ketayar, buah melaka dan juga lain-lain produk. Kerana apa? Zaman telah berubah dan pengguna-pengguna ingin merasai perbezaan di dalam cita rasa mereka. Maka dengan itu timbullah berbagai-bagai jenis perniagaan yang anda tidak pernah terjumpa pada masa dahulu. Kalau sekiranya kadang-kadang anda melihat penjual akbar yang dahulunya menjual akbar, tetapi pada hari ini penjual akbar tersebut bukan sekadar menjual akbar, tetapi menjual juga gula-gula, minuman ringan dan juga coklat kepada tuan-tuan dan puan yang singgah untuk membeli akbar. Ini juga adalah salah satu bentuk inovasi. Dan jikalau dahulunya anda melihat kedai fotostat yang hanya menjalankan perkhidmatan fotostat, tetapi pada hari ini kedai fotostat juga menjual bermacam-macam jenis produk dan juga kepada bermacam-macam jenis pelanggan. Apakah yang bukan inovasi? Apakah yang bukan inovasi? Inovasi bukanlah sekadar mencipta produk yang canggih, state of the art, one of a kind, tetapi inovasi juga berlaku dalam berbagai-bagai cara. Contohnya, inovasi dalam bentuk pemprosesan. Bagaimana memproses produk supaya lebih cepat dikeluarkan dan juga dapat sampai ke tangan pelanggan dalam masa yang singkat. Contoh yang kedua ialah inovasi bukan sekadar
pengeluaran produk baru yang canggih, tetapi juga ianya adalah strategi baru, yang mana strategi baru ini akan dapat meningkatkan pendapatan kepada syarikat. Inovasi juga berlaku dalam pemasaran, di mana saluran agihan yang baru dan juga saluran promosi dan juga pengiklanan yang baru dapat diterokai oleh syarikat. Kemungkinan inovasi tersebut telah pun diperbuat oleh pesaing-pesaing anda. Tetapi jikalau sekiranya anda dapat menyaingi mereka dengan memasuki saluran-saluran baru yang belum pernah anda masuki sebelum ini, maka itu juga dinamakan sebagai inovasi. Kerana inovasi tersebut adalah inovasi dalaman kepada anda. Yang keduanya, inovasi bukanlah memerlukan revolusi di dalam syarikat anda. Setengah-setengah orang berpendapat sekiranya ingin berinovasi, maka syarikat terpaksa mengubah struktur hierarkinya, syarikat terpaksa mengubah kedudukan kaki tangan, terpaksa mengubah kedudukan pengurus, terpaksa mengubah kedudukan mesin, terpaksa membeli mesin baru dan juga terpaksa mengambil pekerja-pekerja baru. Tidak. Sebenarnya revolusi di dalam syarikat tidak perlukan kepada inovasi yang berat. Jadi jawapan daripada saya ialah syarikat perlu membina struktur yang kukuh yang dapat melakukan dan juga melaksanakan tugas dengan sempurna. Jikalau sekiranya syarikat anda sememangnya telah mempunyai struktur yang sempurna, model yang sempurna, tetapi masih tidak dapat meningkatkan pendapatan perniagaan anda, maka anda kenalah melihat kepada sama ada produk anda adalah produk yang benar-benar diperlukan daripada pelanggan, benar-benar diperlukan oleh pelanggan, dan juga sama ada produk anda mempunyai kelebihan bersaing dengan pelanggan. Yang ketiganya, inovasi bukanlah satu perkara silap mata ataupun magic. Dia bukanlah membawa maksud bahawa satu inovasi itu apabila kita nak kena melaksanakan, kita kena ubah di sana, kita kena ubah di sini, dan juga kita kena pandang benda itu sebagai satu silap mata ataupun magic. Tetapi inovasi adalah pembinaan suatu blok asas perniagaan, ataupun dalam Inggerisnya disebut sebagai basic building block, yang mana basic building block ini mestilah dikenal pasti oleh pengurus-pengurus yang mana basic building block ini terdiri daripada kekunci-kekunci utama aktiviti perniagaan dan juga aktiviti operasi dalam syarikat anda. Terdapat 3 lagi perkara yang merujuk kepada tajuk yang saya bincangkan ini, iaitu apakah yang bukan inovasi. Pada hari ini saya akan membincangkan 3 perkara. Saya telah membincangkan 3 perkara berkaitan dengan inovasi ini. Jikalau sekiranya tuan-tuan dan puan inginkan maklumat lanjut tentang bagaimana cara membina inovasi di dalam organisasi perniagaan tuan-tuan dan puan, rujuklah kepada website syarikat kami, iaitu prgpsrm.com. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.